77. Nak speaking tu apa? Speaking is. Assalamualaikum Kak Syida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adin, siapa jadi host pagi ni? Alin kan? Okey, tapi Kak Syida tolong share screen Hari ni Ustaz share screen. Oh, okey, alhamdulillah. Tak nampak. Kita pohonkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dah boleh mulalah kalau nak mula. Okey, baik. Kejap ya Kak Syida nak pergi ke Facebook. Sekejap je. Okey, baik. Tak apa, kita tunggu. Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak tahu saya tanya. Tak boleh tone speaking. Cancel. Okay Ustaz, insyaAllah kita boleh mulakan sekarang Ustaz. Baik. Jadi Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam siri pengajian tajwid, alhamdulillah secara online lagi melalui aplikasi Zoom. Mudah-mudahan muslimin muslimat yang dirahmati Allah semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat kehendaknya insya-Allah walau di mana juga berada. Baiklah, jadi sebelum kita mulakan kita mengambil barakah majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk permulaan pada hari ini, pada pagi ini, kita seperti biasa akan mulakan, saya akan mulakan dengan sedikit peringatan kepada kita semua di dalam mempelajari ilmu Al-Quranul Karim, khususnya ilmu berkenaan dengan ilmu tajwid, apa sahaja ilmu berkenaan dengan Al-Quran,
untuk menjadi sebagai satu peringatan dan sebagai satu motivasi kepada kita, kerana Al-Quran Karim ini adalah suatu mukjizat yang sangat hebat, yang besar, sehingga menyebabkan satu orang itu boleh diangkat darajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab kemuliaan Al-Quran. Dan juga pada hari ini kita mulakan dengan satu hadis. Ini lebih kepada hadis-hadis peringatan kepada Ahlul Quran. Hadis-hadis peringatan kepada Ahlul Quran, mudah-mudahan menjadi peringatan buat kita bersama. Satu hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlindunglah kepada Allah daripada telaga hazan. Telaga hazan, jubbil hazan, iaitu telaga sedih. Hazan itu kesedihan. Maka ditanya, wahai Rasulullah, apakah telaga hazan itu? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu wadi ataupun lembah dalam neraka. Kamu mohon perlindungan daripadanya pada setiap hari sebanyak 70 kali. Ia disediakan oleh Allah kepada qurra, iaitu orang-orang yang membaca Al-Quran yang riak. Menurut riwayat lain, ia disediakan oleh Allah kepada orang yang menunjukkan amalan mereka kepada manusia. Wal'iyadzubillah. Ini hadis yang pertama yang kita nak kongsikan berkenaan dengan peringatan kepada Ahlul Quran. Ini sangat penting kepada kita dalam kita mempelajari ilmu Al-Quran, menjadi orang yang disebut sebagai Ahlul Quran. Di sana ada hadis-hadis baginda Nabi SAW yang memberi peringatan kepada kita bahawasanya Al-Quran yang kamu pelajari, ilmu yang Allah beri kepada kamu tentang Al-Quran, itu adalah suatu nikmat, suatu kelebihan, suatu perkara yang mengangkat kemuliaan seseorang itu. Al-Quran itu ada dalam tubuh badan dia kerana barakah Al-Quran, maka Allah beri peringatan supaya tidak ada perasaan riak, perasaan takabur, perasaan sombong dengan ilmu Al-Quran yang Allah beri itu. Kerana kadang-kadang manusia ni, sifat kita ni dia ada sifat, manusia ini kan ada sombongnya, ada takaburnya, ada egonya. Maka Nabi kata beringatlah, mohon perlindungan daripada telaga hazan ini. Telaga hazan ni kerana disediakan oleh Allah kepada qurra. Qurra ni apa tuan-tuan? Qurra ni orang yang membaca Al-Quran lah. Kita ni semua dipanggil sebagai qurra, para orang orang-orang yang membaca Al-Quran. Qari lah, qari kan. Jadi qari, kita semua ni qari. Bukan qari ni maksudnya bukan orang yang baca Al-Quran tilawah sahaja, tidak. Tapi semua orang yang baca Al-Quran maka dipanggil sebagai qari. Maka jangan ada perasaan sombong, menunjuk-nunjuk, riak dalam membaca Al-Quran, mempelajari ilmu Al-Quran. Apa yang baik kita kongsikan, apa yang kita tidak tahu kita belajar dari masa ke masa, insya-Allah. Baik. Itu sebagai mukaddimah kita pada pagi ini, peringatan kepada Ahlul Quran, terutamanya diri saya sendirilah, bukan orang lain, untuk kita sentiasa ingat tentang apa yang telah disebutkan dalam hadis baginda Nabi SAW ini. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik, hari ini kita nak belajar lagi satu tajuk yang baru, insya-Allah. Mana tajuk saya ni? Hari ini insya-Allah saya akan share screen. Masya-Allah. Barakallah. Okey, sekejap tuan-tuan. Okey, ada Okey. Macam mana nak? Okey. Boleh Adakah jelas pada semua? Jelas Insya-Allah. Okey, baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tajuk kita pada hari ini ialah hukum lam syamsiyah dan qamariyah. Hukum lam syamsiyah dan qamariyah. Pertemuan yang lalu kita belajar dalam bab mim sakinah, misalnya sebagai revision sahaja, ulang kaji sahaja. Mim sakinah berkenaan hukum mim mati lah, yang ada 3 hukum yang kita belajar kan, 3 hukum, iaitu idgham syafawi, idgham mithlaini dan juga izhar syafawi. Ini sebagai revision sedikit apa yang telah kita belajar pada pertemuan yang lalu.
Dan hari ini tajuk yang baru selepas pada tajuk mim sakinah, kebanyakan kitab tajwid mereka menyusun hukum lam syamsiyah dan juga lam qamariyah. Okey. Apa ni lam syamsiyah, apa ni lam qamariyah ni? InsyaAllah kita akan go through, akan belajar sedikit sebanyak dalam hukum ini. Okey. Baik, kita cuba tengok slide yang telah saya sediakan ini. Ya. Baik, lam syamsiyah dan lam qamariyah. Okey. Di dalam Al-Quran, lam as-sakinah berlaku pada isim, fi'il dan juga huruf. Okay. Jadi dia berkaitan dengan hukum lam syamsiyah dan qamariyah ni, dia berkenaan dengan lam mati, lam sakinah. Jadi ada hukum berkenaan dengan lam sakinah dalam Al-Quran. Jadi bila kita belajar, kita tahu hukum lam sakinah dalam Al-Quran ni dia ada berlaku pada isim. Isim ni apa tuan-tuan? Kata nama lah. Nouns. In English kita sebut nouns. Betulkan saya kalau saya salah. Guru-guru English mungkin ada teacher-teacher kat sini yang memang mengajar English. Jadi tak silap saya kata nama tu nouns kan. Isim lah. Okay, dalam bahasa Arab. Dan lam as-sakinah. Lam mati juga boleh berlaku pada fa'il. Fa'il ni kata kerja. Atau dalam English disebut verbs. Betul verb. Saya pun lupa dah grammar verbs. Dan juga huruf. Huruf ni tuan-tuan biasalah huruf fi, inna, lam dan seumpama dengannya. Okey, jadi itu dalam secara umumnya. Ia juga, lam sakinah juga berlaku pada asal kalimah. Asal kalimah tu dia ada. Maknanya kalimah tu memang kalimah asal dalam bahasa Arab. Bila kita tengok ilmu tasrif, maka memang itu adalah lam asal dalam perkataan itu. Itu dipanggil sebagai kalimah ataupun asal kalimah. Ada juga lam. Dia bukan lam tambahan ataupun bukan lam yang tidak asal. Dia adalah lam asal. Perbincangan ini lebih kepada ilmu tasrif. Nak tengok balik apakah asal perkataan itu. Okey. Dan yang ketiga, maka perbincangan dalam bab ini meliputi 3 perkara. Okey. Iaitu yang pertama lam qamariyah, yang kedua lam syamsiyah, yang ketiga dipanggil sebagai lam asliyah. Okey. Inilah 3 yang kita sebutkan tadi ataupun yang kita nak bincangkan dalam tajuk lam qamariyah, lam syamsiyah ini. Dia ada 3 bab ataupun 3 perkara lah. Okay. So jangan kita takut dengan istilah-istilah ni sebab sebenarnya dalam Al-Quran ataupun ilmu tajwid ni sebenarnya kebanyakannya kadang-kadang kita dah tahu dah cara bacaannya. Kita dah tahu macam mana nak sebut dia, dah tahu macam mana. Cuma kadang-kadang kita tak tahu nak terangkan atau kita tak tahu apa sebenarnya tajuk, apa sebenarnya istilah dia. Okay? Jadi sebab itu mempelajari ilmu tajwid ni penting sebagai melengkapkan bacaan secara amali kita. Okey. Lam qamariyah, lam syamsiyah dan lam asliyah. Okey. Dalam beberapa kitab tajwid juga mereka meletakkan hukum nama tu pada hukum. Kalau lam qamariyah juga dikenali sebagai izhar qamari. Izhar qamari. Okey, lam syamsiyah disebut sebagai idgham syamsi. Idgham syamsi. Lam asliyah dipanggil alif lam asliyah lah. Ada juga dalam kitab-kitab yang lain. Jadi benda yang sama, cuma nama atau terms yang berbeza. Terms yang berbeza. Tubuh badan, sosok tubuh badan yang sama, cuma nama berbeza. Okey? Baik. Jadi apa itu lam qamariyah, apa lam syamsiyah dan apa lam asliyah, kita akan tengok pada slide yang akan datang. Tajuk ni ringkas sahaja. Okey, mudah-mudahan kita dapat hadam lah, dapat faham sikit. Baik, lam at-ta'rif. Okey, baik. Lam definisi lam sakinah yang ditambah pada isim untuk dikenali atau dipanggil sebagai ma'rifah. Ini pun masih lagi perbincangan tentang nahwu lah atau ilmu betul-betul dalam bahasa Arab. Tapi tak apa, saya sebut saja lam sakinah yang ditambah pada isim kata nama untuk dikenali ataupun dipanggil sebagai ma'rifah. Maksudnya apa? Maksudnya mudah. Tentang saya suka yang mudah je kan. Yang mudahnya ialah alif lam yang ditambah pada kalimah. Maknanya alif lam.
alif lam yang ditambah pada kalimah, maka itu dipanggil sebagai ma'rifah. Kalimah tu contoh al-ardi, al-ardi, maka dipanggil sebagai ma'rifah. Okey, perkataan itu dipanggil ma'rifah. Dia lebih khusus. Okey. So alif lam tu ditambah pada isim. Okey, lam sakinah tu, lam tu ada pada isim. Yang kedua, apabila berjumpa dengan huruf hijaiyah, dia jadi dua hukum. Okey. Lam at-ta'rif ni bila berjumpa dengan huruf hijaiyah jadi dua hukum, iaitu tadilah lam qamari ataupun izhar qamariyah, dan juga lam syamsiyah ataupun idgham syamsiyah. Okey, masih lagi di dalam kita panggil sebagai pengenalan bagi lam sakinah. Okey, lam sakinah, lam yang mati, dia ada dipanggil sebagai lam at-ta'rif. Ya, lam at-ta'rif maknanya alif lam itulah. Alif lam itu sendiri dipanggil sebagai lam ta'rif yang disebut sebagai ma'rifah. Okey, ma'rifah. Sebab dia ada dalam bahasa Arab dia ada nakirah, ada ma'rifah, ada nakirah. Okey. Baik, saya teruskan lagi. Baik, lam qamariyah. Okey, so maksudnya lam as-sakinah tadi, okey, dia ada dalam isim, ada fi'il, ada dalam huruf, ada dalam asal kalimah. Kemudian lam sakinah itu sendiri ada padanya itu ada lam ta'rif. Apakah lam ta'rif? Iaitu alif lam. Alif lam pada kata nama, isim, nouns, menyebabkan dia menjadi ma'rifah. Dia menjadi yang dikenali. Okey. Baik. Lam qamariyah. Sekarang kita nak masuk pada lam qamariyah ataupun istilah yang kedua ataupun dalam kitab tajwid ada disebut sebagai hukum izhar qamari. Izhar qamari. Apakah itu lam qamari? Iaitu apabila lam berjumpa dengan 14 huruf. 14 huruf. Okey. Lam yang berjumpa dengan 14 huruf. Lam qamariyah tu ialah apabila lam berjumpa dengan 14 huruf. Apakah hurufnya? Ada dalam rangkai kata yang saya tulis tu. Cuma saya tak reti nak tulis baris. Saya tak pandai nak gunakan Microsoft Words ni untuk tulis baris. Bunyinya yang biasa dalam kitab tajwid dia bariskan abri hajjaka wa khaf aqimah. Abri hajjaka wa khaf aqimahu. Aqimah. Abri hajjaka wa khaf aqimah. Itu kalau nak disenang hafal lah. Ya, hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, khaf, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Ada 14 huruf. Jadi apabila lam itu bertemu dengan 14 huruf ini, maka dia dipanggil sebagai lam qamariyah. Okey, dipanggil sebagai apa? Lam qamariyah atau izhar qamari. Okey. Hukum bacaannya ialah izhar. Hukum bacaannya ialah izhar. Apa maksud izhar? Jelaslah. Jelas. Okey. Menyatakan bacaan, itu jelaslah izhar. Menyatakan bacaan itu bermaksud jelas. Okey. Serta tidak menggabungkan lam ke dalam huruf selepasnya. Itu dipanggil sebagai izhar qamariyah. Maksudnya tidak menggabungkan lam ke dalam huruf selepasnya. Tuan-tuan ataupun muslim-muslimat mungkin tak nampak lagi sebab kita tak tengok contoh. Nanti bila dah tengok contoh, lah ini rupanya kan. Senang je. Okay? Yang ketiga, poin yang ketiga, tidak memanjangkan suara huruf lam dan tidak memantulkan suara lam sukun. Ini banyak berlaku. Ini banyak berlaku dalam kepada para pembaca bila mana mereka memanjangkan suara huruf lam ataupun memantulkan suara lam sukun pada hukum izhar qamari atau hukum lam qamariyah. Nanti saya tunjukkan macam mana cara bacaan yang telah yang dibaca. Ada beberapa orang ataupun ada kesalahan yang berlaku di antara kita mengenai perkara ini. Jadi yang penting ialah izhar. Ingat, izhar qamari atau lam qamariyah ataupun juga kadang-kadang disebut alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah, maka dipanggil sebagai hukum izhar. Okey. Saya pergi lagi. Okey. Kalau ada soalan boleh tanyalah nanti. Baik. Okey, inilah 14 huruf ataupun contoh-contoh hukum bagi alif lam qamariyah.
ataupun lam qamariyah atau izhar qamari. Hukumnya izhar. Okey. So, kita tengok bagi huruf hamzah di situ maka bacaannya lam itu izhar, lam itu izhar. Jadi al-awwalu. Jadi alif lam itu bukan alif lam yang asal, dia adalah tambahan kerana ma'rifah, untuk menjadikan dia ma'rifah. Dia kata asalnya awwalu atau awal, tapi dia letak al-awwal, alif lam itu dipanggil alif lam at-ta'rif, alif lam ma'rifah. Okey. Jadi lam itu diizharkan al-awwalu wal-akhir. Al-awwalu wal-akhir. Jadi lam itu jelas izhar. Okay. Apa yang telah kita sebutkan bila mana kesalahan yang berlaku, yang poin tadi tu menggabungkan macam mana? Yang tadi tu memanjangkan suara huruf lam atau memantulkan suara lam sukun. Apa kesalahan itu? Dia jadi macam ni. Ada setengah-setengah pembaca dia jadi dia jadi panjang tu. Al-awwalu wal-akhiru sebagai contohlah. Ayat ni lah perkataan ni. Itu memanjangkan lam, maka tidak boleh. Atau yang kedua kesalahannya memantulkan suara lam. Maknanya macam mana? Dibaca macam ni. Macam tu al-awwalu wal-akhir. Itu salah kadang-kadang berlaku dalam suratul Fatihah macam mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alham. Itu izhar qamari ataupun lam qamariyah. Jangan dibaca mesti baca al. Kenapa? Kerana itulah hukumnya izhar pada izhar qamari. Jangan baca alham. Jangan baca al-awwalu. So matikan izhar alhamdu. Alhamdu, al-awwal, wal-akhir. Okey? Ustaz, minta maaf Ustaz macam dia macam melirik sikit dah. Ala tu apa kita panggil apa tu Ustaz ya? Alhamdulillah tu saya baca macam tu. Kalau bunyi macam tu tu? Ya. Kalau dia bunyi alhamdulillah, dia seperti kita panggil, kalau istilahnya seperti dia ada lantunan lah. Seperti ada lantunan pada lam tu kan. Diberatkan pula seperti macam ada qalqalah pula kat lam tu kan. Sedangkan lam bukan huruf qalqalah. Okay, lam bukan huruf yang perlu dilantunkan atau perlu diberatkan. Dia hanyalah sebagai hukumnya izhar qamari jelas. Bila hukum izhar qamari, matikan, sukunkan, letakkan makhraj pada tempat dia. Maknanya lam tadi tu di hujung lidah tidak bergerak. Apabila dia gerak, contohnya dia tarik maka akan bunyilah suara yang terlepas pada menyebut huruf lam. Menjadi seperti qalqalah lah. Jadi qalqalahan. Tak boleh. Alhamd. Letakkan lidah betul-betul pada makhraj lam, barulah sebut huruf yang selepasnya. Al-awwalu wal-akhir. Ustaz berdosa tak kalau macam tu Ustaz? Kalau sengaja, Selalulah Ustaz macam tu. maka berdosalah sengaja kan. Tapi kebanyakannya kita tak sengajalah, kerana kita barangkali tidak tahu hukumnya atau tidak pernah ditegur cara bacaannya. Jadi kalau tidak sengaja, tidak tahu, maka dimaafkan pada syarak. Cuma kita dah tahu, kita baiki balik bacaan kita supaya bacaan itu menepati cara bacaan yang dikehendaki seperti bacaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Okey? Ada jangan baca alham. Alham. Itu contohlah, contoh al tu, okey? Okey. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Semua huruf 14 huruf ni ada kadang-kadang kesilapan begitu Baik, kita tengok contoh bagi huruf ba, huruf yang kedua. Tadi abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Yang kedua ba, abghi ba, wal batin. Kadang-kadang dibaca salah wal batin. Yang ketiga ghain, al-ghaffar. Bukan al-ghaffar. Lam tu atau tidak dipanjang al-ghaffar. Dia lebih sangat tarannumnya, masya-Allah. Tarannum terlebih sangat sehingga dipanjangkan pada hukum lam qamariyah. Okey.
Itu ghain. Al-Ghaffar. Sukunkan lam, jelaskan lam. Izharkan lam, tidak panjangkan, tidak lantunkan. Yang keempat huruf ha. Huruf ha. Saya pakai ada pointer tak kalau pakai ni? Ni nampak macam pointer. Kan dia ada macam ni ke? Apa Ni ke? Saya tak tahulah. Macam tunjuk lah ni, saya tunjuk lah. Nampak kan cursor ni kan? Ha. Nampak Ustaz? Prof. Rina, dia ada macam pen tak nak tunjuk? Pen saya tak pasti. Annotate ni ke bukan? Kalau tak salah boleh highlight semua tu. Cuba Ustaz, kalau tak salah saya patutnya button Kanan, kiri. Ni pointer atas. options. Ni ada laser. Yes. Yes. Laser, okay. Alright, ni barulah sedap sikit kan? Pandai pun Ustaz. Jadi hikmah PKP sebelum ni, jadi kita dah pandai gunalah semua perkara-perkara ni kan. Okey, ha, al-haqqah. Ni nampak saya punya pointer ni ataupun laser ni lah. Lam tu dipanggil sebagai izhar qamari ataupun dipanggil sebagai lam qamariyah. Jangan baca al-ha, tidak boleh dipanjangkan lebih. Al-ha, no. Al-haqqah, mal-haqqah. Okey. Jim, huruf yang nombor 5, jim. Bihil jibalu. Ni biasa saja. Kita baca pun kita baca betul. Bihil jibalu. Okey, kita baca semuanya, insya-Allah semua tuan-tuan muslim-muslimat baca dah betul dah. Cuma kita nak tahu hukumnya. Alif lam, bila ditanya apa hukum alif lam, dipanggil sebagai lam qamariyah atau alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Tuan-tuan jawablah apa-apa 3 jawapan tu semua betul. Yang penting hukum. Dan apa hukum bacaannya? Izhar qamariyah, lam qamariyah ni apa hukum bacaannya? Dibaca dengan izhar. Okey. Huruf kaf, al-kafirun. Dalam suratul kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Matikan lam. Jangan dibaca panjang. Qul ya ayyuhal, panjang. Atau dibaca dengan lantunan. Qul ya ayyuhal kafirun. Dia rasa sedap dah. Tapi sebenarnya salah. Jangan sedap saja, mesti kena betul. Sedap dan betul. Okay. Okey, al-kafirun. Kalau kita ada kesalahan begitu, kita baikilah. Okay. Atau anak-anak kita baca begitu, kita baikilah. Ya. Yang ketujuh, huruf waw. Al-wahidul qahhar. Dia ada 2 je kat situ. Ada waw dan ada qaf. Kedua contoh ni betul. Al-wahidu al-qahhar. Jadi lam hukum yang sama. Izhar. Yang ke-8 huruf kha, al-khashi'ina. Al-khashi'ina. Jelaskan lam, izharkan lam. Yang ke-9 huruf fa, al-fawzu. Al-fawzu. Muncungkan mulut bila baca huruf waw yang sukun. Waw yang mati kena muncungkan al-fawzu. Jangan malu nak muncung. Al-fawzu, al-fawzu. Dia tak ikhlas dia panggil. Mesti kena ikhlas. Al-fawzu. Cara bacaannya. Yang ke-10 ain. Al-azizu, alif lam qamariyah atau lam qamariyah situ. Al-azizu. Okey. Yang ke-11 qaf, al-qahhar. Ini dah contoh ada pada waw tadi, al-wahidul qahhar. So al-qahhar, qaf adalah huruf yang ke-11 bagi hukum izhar qamari. Kemudian ya almak. Okey, ya ialah al-yahudu. Al-yahudu bagi ya. Okey. Mim al-ma'lum dan ha al-huda. Ha al-huda, ha ni ha kasar ni lah, orang panggil ha dada ni, al-huda. Okey. Al-huda. Baik, itulah bagi 14 hukum lam qamariyah. Lam qamariyah, okey, atau dipanggil sebagai izhar qamari, okey, ataupun dipanggil sebagai lam qamariyah. Okey, jelas mudah sahaja sebenarnya. Cuma bila kita baca, kita kena ingat hukumnya begitu dan ikutlah hukumnya, ikutlah panduannya, undang-undangnya bagi hukum lam qamariyah. Okey. Baik, kenapa dipanggil sebagai lam qamariyah? Sebagai tambahan kan, kenapa dipanggil sebagai lam qamariyah? Qamari ni maksud apa tuan-tuan? Maksudnya bulan kan. Qamar, al-qamar. Okey. Qamar tu maksudnya bulan. Okey.
Kenapa dipanggil sebagai lam qamariyah, lam bulan ni? Kerana disebut oleh ulama ataupun dalam kitab-kitab tajwid, kerana qamariyah ni bulan yang maksud dia kerana terangnya, jelasnya hukum izhar pada lam qamariyah seperti bulan yang terang, bulan purnama yang terang. Itu maksud dipanggil qamariyah tu. Okey, sebab tu dia sebut sebagai qamariyah. Jadi itu nama saja. Nama ni dibuat oleh ulama untuk menjelaskan sebenarnya. Tujuannya untuk menjelaskan saja. Okey. Jadi dia bukanlah benda yang datang Nabi ajar ini alif lam qamariyah, ini lam qamariyah. Tidak. Tidak. Cuma ulama tajwid susun kepada kita supaya kita belajar dan kita faham cara bacaan itu. Selagi bacaan kita betul, maka itu dah menepati apa yang kita nak. Walaupun barangkali kita tak tahu nama tu lam qamariyah, tapi kita tahu cara bacaan yang betul, itu sudah memadai. Okey. Jelas kat situ tuan-tuan insya-Allah. Okey, kita nak masuk kepada yang kedua, lam syamsiyah. Okey, lam syamsiyah. Kategori yang kedua di bawah lam ta'rif tadi. Ingat lam ta'rif, alif lam yang ditambah pada isim tadi. Okey. Lam syamsiyah, tadi lam qamariyah, ini lam syamsiyah. Okey, dua benda yang berbeza. Yang pertama, apabila lam berjumpa dengan 14 huruf. Berjumpa dengan 14 huruf, iaitu ini tak ada rangkai kata. Dalam kitab tajwid tak ada rangkai kata. Tapi kalau kita nak buat rangkai kata kita sendiri, terpulanglah. Okey. Dia ada rangkai kata tapi dia lebih panjang. Dia disusun dalam bentuk seperti syair. Ada. Tapi dia agak panjanglah. Tak apalah. Baki daripada 14 abri, haji, waqaf, aqimah tadi tu, ta, sa, dal, za, ra, sa, shin, sad, dha, ta, dha, lam dan nun. Okey. Baik. Perbezaan dengan 14 huruf yang sebelum ni, kalau kita masih ingat lagi ataupun kita perasanlah, ke-14 huruf bagi lam syamsiyah ini, huruf-hurufnya dia adalah huruf-huruf lisan. Huruf-huruf yang lebih hampir dengan lam. Dia hampir dengan lam, dia termasuk dalam kategori lam syamsiyah. Okey. Bila dia lebih hampir dengan makhraj lam, maka dia panggil sebagai huruf-huruf syamsiyah tadi tu. Okey, huruf syamsiyah. Kerana dia ada sebab dia. Bila dia rapat dengan lam, berdekatan dengan makhraj lam, ke-14 huruf ini, maka dari segi bacaan itu mempengaruhi. Cara bacaan itu mempengaruhi dalam ayat. Okey. So, hukum bacaan ke-14 huruf lam syamsiyah ini ialah idgham. Apa dia? Idgham. Idgham baca idgham lah, dia baca idgham. Idgham tu orang Melayu. Idgham. Kita dah belajar ilmu tajwid, baca ra. Idgham. Ra huruf yang tinggi. Ghairil. Mawdu. Ghair. Idgham. Okey. Menggabungkan suara huruf lam ke dalam huruf selepasnya. Okey. Menggabungkan tu maksudnya idgham lah. Idgham maksud menggabungkan suara huruf lam ke dalam huruf selepasnya. Okey, huruf selepasnya inilah huruf 14 huruf ni. Okey, lam mati bertemu dengan 14 huruf ini. Abaikan huruf lam dalam bacaan. Okey, maksudnya lam itu tadi, lam syamsiyah tadi diabaikan. Maknanya tidak dijelaskan, digabungkan. Okey, apabila bertemu dengan 14 huruf ini. Okey. Mari kita tengok contoh. Yes, itu contohnya. Yang pertama huruf ta. At-taghabun. Ini dah dipanggil sebagai lam syamsiyah ataupun hukum idgham syamsi, atau alif lam syamsiyah. At-taghabun, maka lam itu diabaikan. Tidak dibaca al tidak dibaca at-ta. Hilangkan bunyi lam
sebaliknya terus idgham, masukkan ke dalam huruf selepasnya iaitu ta, at-taghabun. Okey. Jelas kat situ hukum idgham syamsiyah. Okey, idgham ataupun lam syamsiyah. Yang kedua tha, as-saqib, as-saqib. Okey, tha, as-saqib. Okey, alif lam dipanggil sebagai lam syamsiyah ataupun idgham syamsi. Yang ketiga huruf dal, ad-dini, ad-dini. Okey, ingat sebutan huruf dal. Dal ni dibaca lembut dia tuan-tuan, da. Jangan baca da. Da, da. Itu keras tu, da. Ya, budak-budak itu bahasa Melayu, budak-budak. Bahasa Arab macam mana? Budak-budak. Itu bahasa Arab. Dia baca pelat itu Kalau tuan-tuan dengar radio Aikim Mona Jasman kan, macam mana dia cakap Melayu versi Arab. Jadi dia akan hebahan ke, dia cakap ke, kita perasan kalau huruf D dia mesti akan bunyi da. Kan? Itu orang Arab macam itulah sebutan dal dia. Jadi ad-dini, ad-dini. Lembut saja dal tu, jangan baca ad-di. Walaupun tidak menjadi kesalahan yang besar pun kalau baca Maliki Yaumiddin. Tak salah pun. Cuma kefasihan kita, fasahah kita, Maliki Yaumiddin. Dia bunyi macam pelat sikit budak-budak. Okey. Macam budak-budak lah kan. Budak-budak cakap macam tu ke? Budak-budak. Dulu-dulu kan masa dia kecil pelat dan bunyi macam tu. Okey, yang keempat huruf zal. Az-zi'bu. Az-zi'bu. Zal tu dibaca hujung lidah keluarkan sedikit. Az-zi'bu. Bu ba dimuncungkan kerana baris dhammah pada depan. Az-zi'bu. Alif lam syamsiyah atau idgham syamsi, lam syamsiyah. Lam tu disembunyikan, tidak dibaca. Okey, huruf yang kelima iaitu ra. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi seperti juga lam qamariyah, alif lam pada lam syamsiyah ini juga tidak boleh dipanjangkan. Jangan Ar-Rahmanir Rahim. Tak boleh lah. Okay, tak boleh baca begitu. Mesti dibaca idgham. Idgham ini tidak ada harakat. Tidak ada panjang dia, 2 harakat ke 3 harakat. Sebaliknya terus masuk. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ni suratul Fatihah lah. Okey. Selain daripada ra itu perlu dibaca dengan tebal atau dibaca dengan tafkhim. Ar-Rahmanir Rahim. Okey. Okey, terus huruf yang keenam zai. Az-Zahidin. Zai itu 2 harakat Az-Zahidin. Az-Zahidin. Zai itu dibaca dengan tesiran ataupun bunyi safir. Az-za, tekan zai, zai. Az-Zahidin. Alif lam itu lam syams. Okey. Huruf yang ketujuh sin. Alif lam pada as-samawat. Itu lam syamsiyah, hukumnya idgham. As-samawati. As-samawati. Okey, jelas kat situ. Okey, yang ke-8 huruf shin. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi. Wasyamsi wa duhaha. Okey. Yang ke-9 huruf sad. Bis-sabri was-salah. Sad itu ialah huruf lam syamsiyah. Lam bertemu dengan sad. Bis-sabri was-salah. Bis-sabri was-salah. Sad dibaca tinggi. Jangan baca sa, bis-sabri, salah. Bis-sabri. Tapi ialah sebab kita bahasa kita pun kita baca sabar kan. Sabar. Sebenarnya bukan sabar, sabar. Kalau ikut bahasa Arab, sabar. Sebab dia perkataan dalam bahasa Arab. Tapi kita tak baca lah sabar kan. Okay. Sabar pun yang betulnya sabar. Tapi kita baca sabar, itu bahasa Melayu. Dad. Kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim dad ni? Saya salah buat ke?
Apa contoh sebenarnya sad dot ni? Dot sebagai contohnya waladhdallin. Tu contoh dot saya salah tulis tu. Waladhdall ni buat pukul 12 tengah malam tak sedar. Maaf semalam ada balik ziarah anak saudara anak buah baru lahir. Jadi itu yang lambat balik. Akhirnya nota ni Ar-Rahman Ar-Rahim dot ni. Waladhdallin lah. Dot contohnya lah. Dot waladhdallin. Itu bagi ataupun wadduha kan. Wadduha alif lam dipanggil sebagai lam syamsiyah. Okey. Ini salah ni Ar-Rahman Ar-Rahim ni salah. Ini kalau ra. Ini ra lah yang tadi tu. Okey. Ta nombor 11 ta at-tariq was-sama'i wat-tariq. Okey, kalau qalah pada qaf jangan lupa. Was-sama'i wat-tariq. Jadi alif lam tu dipanggil lam syamsiyah. Hukumnya idgham. Yang ke-12 dha wal-zahir. Dha panjang. Wal-zahir. Ya, al-zalimin. Semua dipanggil sebagai lam syamsiyah. Bagi huruf dha. Yang ke-13 lam wal-laili. Wal-laili. Jadi lam itu lam at-ta'rif bertemu dengan huruf lam. Okey, maka dipanggil sebagai lam syamsiyah. Wal-laili. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili. Itu dipanggil sebagai lam syamsiyah. Walaupun bunyi seperti jelas izhar wal bunyi jelaslah al tu, yang lain semuanya macam bunyi tak bunyi lam kan. At-taghabun, at-thaqib, ad-din. Ini al-lail, bunyi lam tu patutnya izhar qamari lah ataupun bunyi lam qamariyah. Tidak, dipanggil sebagai lam syamsiyah sebab lam itu sendiri adalah huruf syamsiyah. Al-laili wal-laili. Okey. Seterusnya yang terakhir bagi huruf nun, an-najmu wan-najmi idza hawa wan-najmi idza hawa wan-najmi lah okey. Baik, 14 huruf baki daripada lam qamari itu lam syamsiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? 28. Okey, 28. So 14 28 lah. Huruf hijaiyah 29, tapi yang menerima baris 28. Satu yang tidak menerima baris iaitu alif. Alif. Sebab tu tidak ada alif dalam ni, 14. Hamzah ada. Okey, hamzah ada. Baik, itulah dia bagi lam syamsiyah. Okey. Hukumnya idgham, itu sebut tadi digabungkan. Okey. Sebab apa dipanggil lam qamariyah ni? Lam syamsiyah. Kenapa? Tadi qamariyah ini syamsiyah. Syamsiyah. Kalau qamariyah itu bulan, syamsiyah itu apa? Matahari. Matahari syamsiyah itu matahari. Jadi kalau orang ada orang nama qamariyah kan. Tapi kita bagi qamariyah. Qamariyah tu saya tak pasti maksud apa qamariyah. Kalau qamariyah, qa dengan q, qamariyah, yes, itu bulan. Jadi satu orang yang nama qamariyah, of course perempuan lah kot. Jarang lelaki qamariyah kan. Perempuan qamariyah maka nama tuannya mesti bercahaya seperti bulan, masya-Allah. Jadi kalau anak-anak kita bercahaya muka wajahnya, bagilah nama qamariyah. Okey. Nama lama lah, nama orang tua lah qamariyah ni kan. Orang sekarang nama nak canggih-canggih kan. Anak saya pun nama canggih-canggih juga. Jadi buat macam mana kan? Trend. Yang penting nama yang baik lah. Okey. Syamsiyah matahari. Matahari Syamsiyah matahari. Jadi dalam istilah lam syamsiyah, kenapa dia buat lam syamsiyah tu lam matahari? Kerana seperti kalau tadi bintang tadi terang, qamariyah. Kalau syamsiyah ni seperti bintang yang tersembunyi ketika matahari terbit. Itu maksudnya. Dibuat nama syamsiyah. Bila mana syamsiyah matahari terbit, maka bintang itu tersembunyi. Maka lam syamsiyah, lam itu disembunyikan. Disembunyikan, diidghamkan. Okey? At-taghabun, ad-duha, asy-syamsi dan seumpama dengannya. Okey. Okey, maka itulah disebabkan dia dipanggil sebagai syamsiyah, dipanggil sebagai qamariyah. Itu nama itu hanya sebagai istilah yang dibuat oleh para alim ulama tajwid untuk menjelaskan kepada kita tentang lam qamariyah, lam syamsiyah. Okey. Baik, lam asliyah. Lam asliyah. Okey, kita ada satu lagi punya lam asliyah. Okey, betul.
Yang ketiga, kategori yang ketiga, kalau tuan-tuan ada soalan boleh tanya. Lam asliyah iaitu yang pertama huruf asal bagi sesuatu perkataan, huruf asal bagi sesuatu perkataan. Hukumnya juga izhar. Hukumnya seperti lam qamariyah. Jadi baca dengan izhar, dijelaskan, dijelaskan. Okey. Dia tiada kaitan dengan hukum syamsiyah atau qamariyah. Dia tak ada hukum seperti syamsiyah atau qamariyah. Kerana lam asliyah ni, lam itu memang asal wujud. Dia bukan tambahan pada perkataan. Okey. Maka hukumnya dijelaskan sahaja bagi lam syamsiyah, lam asliyah, tanpa perlu kita kaitkan dengan syamsiyah atau qamariyah. Contohnya faltaqa. Faltaqa. Ini berlaku pada faltaqa ni fi'il lah. Faltaqa. Wa alquhu, sama juga wa alquhu, itu juga fi'il. Okey. Dia boleh berlaku pada kata kerja, boleh berlaku pada isim, boleh berlaku pada fi'il amar, dia boleh berlaku pada isim, pada fi'il, pada fi'il amar. Faltaqa wa alquhu, lam itu dipanggil lam asliyah. Wa min khalfihim, izhar juga. Jangan wa min khalfihim, tak boleh. Tak boleh panjang, wa min khalfihim, wa alqu, tak boleh. Wa alqu, tak boleh lantun, wa alqu. Semua lam itu dipanggil lam asliyah, hukumnya izhar. Wal yaktub, itu fi'il amar. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Surah Al-Baqarah. Yang kelima, contoh yang kelima, fal yaktub wal yumlil ladhi. Fal yaktub, lam itu lam asliyah ni, lam. Okey, wal yumlil, lam itu lam asliyah. Lam dibaca dengan lam yang izhar. Ini lam asal kalimah. Okey, asal kalimah. Jadi perbincangan kalau kita nak cerita tentang asal kalimah ini, dia perbincangan dalam ilmu bahasa Arab, ilmu tasrif. Okey. So kita tak akan bincang secara panjang lebar lah tentang ilmu tasrif. Cuma kita nak sebutkan itu dipanggil lam asliyah, lam yang asal. Dia adalah asal sesuatu perkataan, hukumnya dibaca dengan izhar atau dibaca dengan jelas. Okey. Wallahu ta'ala. Okey, ada lagi ke slide saya? Habis dah. Okey, habis dah. Tamam. Okey. Okey, baik. Jadi itulah dia tentang lam syamsiyah dan lam qamariyah. Okey, ada soalan tak kalau nak tanya soalan? Macam mana nak besarkan? Okey, baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam pembelajaran izhar qamari ataupun lam qamariyah dan lam syamsiyah ini, dia ringkas sahaja, dia pendek sahaja, okey. Tetapi dia membawa cara bacaan ataupun membawa faedah yang sangat besar dalam bacaan kita, kerana dia melibatkan kita perlu jaga supaya tidak dibaca secara macam saya sebut tadilah, kesalahan-kesalahan yang berlaku tadi. Okey, kesalahan-kesalahan pada lam tadi tu tidak berlaku, seperti dipanjangkan, dilantunkan, digabungkan dan diizharkan pada keadaan-keadaan yang tertentu. Okey. Jadi hukum lam ada 3, saya ulang, lam izhar qamari atau lam qamariyah, yang kedua lam syamsiyah atau idgham syamsiyah, dan yang ketiga lamul asliyah ataupun lam yang asal sesuatu perkataan. Okey. Baik. Dan perkara ini tuan-tuan muslim-muslimat yang rahmatullah, tak dapat tidak mesti kita kena latih untuk baca dan betulkan, betulkan yang biasa dan biasakan yang betul dalam bacaan kita supaya tidak menjadi kesalahan. Okey. Tidak menjadi kesalahan. Okey. Baik, ada baki beberapa masa lagi. Kalau tidak ada soalan, kita nak cuba baca beberapa potong ayat Al-Quran sebagai latihan kita bersama, apa yang telah kita baca, apa yang telah kita belajar sebelum ini, untuk kita orang kata buat latihan sedikit dalam bacaan ilmu tajwid.
ilmu tajwid ni dia mesti Al-Quran ini nak memahirkan diri kita dengan ilmu tajwid, tak dapat tidak mesti dengan membaca membaca Al-Quran. Tak boleh hanya sekadar belajar teori, tak boleh. Kalau hanya belajar teori menyebabkan nanti kita hanya tahu teori tapi tidak tahu praktikal. Itu bahaya tu Ada orang dia pandai teori, tajwid dia pandai. Bila ditanya dia tahu jawab, tapi bila dibaca, masya-Allah, tak sama pula seperti yang dibaca. Okey, saya nak ambil beberapa potong Al-Quran. Macam mana nak ambil potongan Al-Quran Tuan-tuan boleh buka lah Al-Quran ataupun saya ambil satu contoh lah beberapa potongan ayat Al-Quran. Okey, kita ambil sedikit, kita ambil beberapa potongan ayat Al-Quran. Surah apa kita ambil surah lazim lah Surah lazim kita ambil surah ni Asy-Syamsi. Okey. Tengok ada translate pula. Nak translation. Tuan-tuan boleh nampak ke skrin saya ni? Nampak kot? Nampak tak pembagiannya? Belum lagi. Ustaz stop dulu yang slide tu. Oh, okey. Oh, macam tu. Oh, lepas tu baru buka yang baru. Yes. Okey. Terima kasih atas tunjuk ajar. Nasib cikgu ada. Itulah dia. Okey, saya tu. Okey, nampak tak? Nampak Ustaz. Saya ambil ni dalam words je potongan surah ataupun surah Asy-Syamsi. Saya tak ada kalau ada aplikasi Quran senang buka kan. Apa tengok contoh yang saya buat ni ataupun apa yang telah saya kemukakan ni sebagai kita punya latihan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baik, tengok tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Okey. Wasyamsi wa duhaha. Ni sebab ni copy paste dia jadi tak ada tanda waqaf kat sini Ni surah Asy-Syamsi, surah Asy-Syams. Wasyamsi wa duhaha. Okey. Dekat situ ada alif lam ataupun dipanggil sebagai lam syamsiyah lam syamsiyah. Wasyamsi wa duhaha. Alif lam ini dipanggil alif lam syamsiyah. Okey. Okey. Andai saya highlight tu. Okey. Wal qamari idza talaha. Okey. Alif lam ni alif lam apa? Alif lam ataupun dipanggil sebagai lam qamariyah lam qamariyah. Okey. Tadi lam syamsiyah. Okey. Wan nahari idza jallaha. Wan nahar ini dipanggil sebagai lam syamsiyah. Okey, masya-Allah. Terima kasih jawab pun. Okey, tak apa, saya jawab sendiri pun tak apa Wal laili idza yaghshaha. Ni wal laili ini juga alif lam ataupun lam syamsiyah. Banyak syamsiyah pada surah Asy-Syams ni, okey. Was-samaa'i wa ma banaha. Was-sama' alif lam syamsiyah juga ataupun lam syamsiyah. Hukumnya tadi semua ni idgham kecuali al-qamar tadi dibaca izhar. Wal qamari okey, tidak dipanjangkan wal qamari, tidak dilantunkan wal qamari, okey. Was-samaa'i wa ma banaha. Okey, ha tu ha kasar Wal ardi wa ma tahaha. Wal ard alif lam ataupun lam qamari dibaca izhar. Wal ard jadi jangan lambat. Wal ard tak boleh. Tidak boleh lantun wal ard tapi dibaca izhar. Wal matikan lam, letak pada langit-langit.
wal ardi wa ma tahaha. Ni dua-dua ha dan ha ada kat sini. Hati-hati bila baca ha dan ha ni. Ha yang pertama ha pedas, ha yang kedua ha ni tak berapa nak pedas, cili tak cukup. Tahaha. Okey. Wa nafsin wa ma sawaha. Wa nafsin wa ma, ini idgham bi gunnah ni, idgham mak gunnah ni juga selalu kesilapan pada pembaca. Dia baca tidak dibaca cukup. Idgham ma'al gunnah ni kita dah belajar pada dalam tajuk tanwin, tanwin dan nun sukun. Wa nafsin wa ma, mesti kena ada idgham, memasukkan tanwin ke dalam waw, dan mesti ada dengung yang keluarnya di rongga hidung atau khayshum. Wa nafsin, fa ni kena baca fa angin, fa wa naf, jangan baca wa naf sin, salah. Wa nafsin wa ma sawaha, jelas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lam dekat sini lam asliyah. Fa'alhamaha. Lamul asliyah. Okey, ni lam asliyah ni. So kena baca jelas ni. Fa'alhamaha. Okey. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qaf kat sini qalqalah. Wa taqwaha. Okey. Qalqalah kita dah belajar juga. Qalqalah ada 3 peringkat. Akbar, surah, kubra dan akbar. Small, big, biggest. Small, surah, kubra, big, dan akbar itu biggest. Taqwa, qaf. Ni qaf ni apa ni? Small ke big ke biggest? Ni small, surah. Kerana dia diapit oleh 2 huruf yang lain. Ada ta, ada waw kat situ. Okey. Wa taqwaha. Okey, maka dibaca secara lembut, lemah, paling ringan, paling kecil. So just lalukan saja. Wa taqwaha, jangan tahan. Wa taqwa, tidak. Wa taqwaha. Okey. Terus qad aflaha man zakkaha. Okey, ha kasar. Dal pun qalqalah, ini qalqalah kubra, yang big. Qad dia lebih berat sikit daripada sughra. Okey. Wa qad khaba man dassaha. Dal. Tadi pun sama, qad, dal dibaca ringan. Qad, budak-budak, qad. Okey. Wa qad khaba man dassaha. Kadzabat, dal. Kadzabat Thamudu bitagwaha. Ni ramai orang baca bitag. Yang baca bitag, tof. Huruf ta, makhraj ta, tebal, tinggi, ta. Kadzabat Thamudu bitagwaha. Muncung, bitagwaha. Idzin ba'atha ashqaha. Nun mati bertemu ba, ini dipanggil sebagai iqlab. Kau apa tuan-tuan? Iqlab. Ni kita pergi semualah. Pergi semua, dah jumpa ni, saya sebut lah. Dipanggil iqlab. Okay? Nun mati bertemu dengan ba. Macam mana iqlab? Tukarkan nun kepada mim. Dalam mim yang ringan. Idzin ba'atha ashqaha. Okay. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله, mim mati bertemu ra, ini pun kita dah belajar, ini dipanggil sebagai izhar syafawi. Mim mati bertemu ra, jelaskan kat situ, tidak didengungkan. Okey. Jadilah. Okey. Terus. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Okey. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Okey, terus fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Okey. Fadamdama, makhraj dal macam kita sebut tadi, dibaca lembut. Alaihim rabbuhum, mati bertemu ra, ialah dipanggil sebagai izhar syafawi, dibaca dengan jelas. Ingat.
Bidzambi rabbuhum bidzambihim. Ini ialah mim mati bertemu ba ni. Rabbuhum bidza. Ini dipanggil sebagai ikhfa syafawi. Okey, dibaca sebagai sama macam iqlab juga Rabbuhum bidza. Okey. Kemudian nun mati bertemu ba sini ialah iqlab. Okey. Bidzambihim fasawwaha. Mim mati bertemu fa sini ialah izhar syafawi. Jelas. Okey, ayat terakhir wala yakhafu uqbaha. Qaf qalqalah sughra. Okey. Barakallahu fikum jami'an. Jadi sajalah secara ringkas beberapa hukum yang telah kita belajar secara secara inilah, secara khusus. Baik. Okey. Ada soalan? Saya stop share. Okey. Jadi kalau ada soalan boleh tanya. Oh, ni ada soalan ni. Assalamualaikum Ustaz, boleh tak jika nak mudah kenal antara alif lam qamariyah terdapat tanda mati atas huruf lam dan ada tanda syaddah pada huruf ketiga selepas lam? Boleh. Betul. Cik Sal, betul. Okey, saya pun lupa nak sebut tadi kan. Jadi kalau lam qamariyah dia selepas huruf-huruf qamariyah tadi dia ada tanda mati, betul. Jadi kita boleh kenal kat situlah. Kalau lam syamsiyah, huruf-huruf syamsiyah tadi dia ada sabdu kan. At-taghabun, ad-duha, al-syamsi. Okey, dia ada tanda sabdu. Jadi betul Isab, masya-Allah. Okey. Itu cara nak mudah kita kenal supaya kita tahu itu hukumnya. Okey. Okey, baik. Barakallahu fikum Cik Sal, masya-Allah. Okey. Selain daripada itu insya-Allah saya kira dah tak ada lah aku Ustaz, tadi Ustaz sebut lam asliyah ni boleh berlaku pada 3 kan? 3, okey. Satu isim, fi'il amar, satu lagi apa Ustaz? Satu lagi fi'il biasa. Fi'il yang kita sebut sebagai fi'il biasalah, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Okey, fi'il kata kerja lah. Amar kata perintah. Okey. So isim macam tadilah, macam saya sebut tadi, saya dah tutup lah share tadi. Contohnya isim macam alwanikum, alsinatikum. Itu dipanggil sebagai isim Kalau fi'il macam tadilah faltaqa, wa'alqu. Isim kata nama, fi'il kata kerja. Ya, betul. Jadi isim kata nama, fi'il kata kerja, amar kata perintah. So berlaku pada lam aslinya berlaku pada ketiga-tiga bentuk kata tadi. Wa min khalfihim, barakallahu fikum. Okey, apa pun muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita sebutkan tentang lam as-sukun, lam ta'rif, lam asliyah, lam syamsiyah, lam qamariyah, itulah hukum yang kita nak sebut. Mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikan cara bacaan yang betul dalam bacaan Al-Quran yang kita akan baca. Okey? Wallahu ta'ala alam. Saya rasa sekadar itu saja. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kekurangan, kelemahan daripada diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf andai ada terkasar bahasa, tersilap kata. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu di pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Okey, kita akhirkan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna sahlan idza syi'ta sahla. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tusallimu minna mutaqabbala. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua, sama-sama juga. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak penganjur sekali lagi Kak Syida, Pak Fadlina, Ustazah Aziah dan semualah. Ustaz nanti share slides Oh ya, okey. Saya lupa nak share sebab tak sempat. Tak apa. Okey. Sampaikan salam pada suami Pak Fadlina. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas ilmu sampaikan hari ini. Doakan kami juga Ustaz, anak-anak murid Ustaz. Sama-sama Kak Syida, terima kasih juga sebagai pihak penganjur. InsyaAllah. Buka pintu hati, terang hati lagi untuk ilmu yang manfaat ini.
InsyaAllah lepas ni dah boleh kelas secara fizikal ke macam mana? Saya tak tahu di Selangor. Belum Sebab dah boleh ni kan. I think tunggu announcement juga kot kan, pembukaan masjid whatsoever kan. Oh, Sebab ya, ya. right now I think Sultan pun belum, Sultan Selangor pun belum announce apa-apa kan. Ya, baik insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih semua sekali lagi. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Syida juga. Terima kasih Ali. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih Ustazah Aziz. Aziah ada ke pagi ni? Ada tadi tapi dia rasanya in out kot. Oh, Oh. tak pernah. Alin lah jadi moderator ya. So Kak Syida just hari-hari bukan kita keluar dekat dekat Zoom ni kan, bagi orang lain pula kan. Tak ada maknanya, tak apa. Ada makna. Muka Kak Syida kan Al-Qamariyah kan? Lah dia kau. Al-Qamariyah. Muka Ali Al-Syamsi tau. Kena sama-sama lah pikul dah. Ni kan Kak Syida bukan apa kan. Bagi peluang kat orang lain pula kan. Biar saya Al-Syamsiah. Amboi, nak matahari dia tu. Tak. Al-Syamsiah kan kan ulama kata Matahari. bintang tersembunyi bila matahari terbit kan. So Al-Syamsiah kan is membuatkan bintang tersembunyi bila matahari terbit kan. Ya saya jadi Al-Syamsiah. Okey lah, tak apa. As long as bila ada kelas tajwid ni kena ada orang lain jadi moderator lah kan. Kak Syida ni kalau tak ada sangat baru Kak Syida okey. Dia kena ada orang yang mahir bab tajwid, bab Quran kan. Bila saya Ustaz tanya soalan Kak Syida tengah nak jawab nanti. Sama je. Okey, Ustaz Indang punya kelas. Ya, esok masa Endang pergi esok ya kita tak esok insya-Allah dia buka kitab kembali kepada Rasul Salihin lah. Dan tidak Al-Fatihah kan. Baiklah. Hati-hati soalan dengan Ustaz nanti kena ketuk kepala lagi. Tapi seronok Kan Tapi seronok memang seronok kelas dia, memang seronok kelas dia. Kalau ingat tu rasa cukup dah tak nak. Kalau dia dalam bodoh lagi. Kena tapi kadang sekali-sekali kena juga Kak supaya kita kena bebel, kita akan ingat. Betul kan? Sekali-sekali nak kena Betul. Untuk orang lain juga kan, bentuk Kak Syida semua juga kena kan. Kalau Kak Syida kena tapi semua macam kita praktek kat sekolah kalau salah baru kita ingat kan. Betul. Insya-Allah. Sebab kita manusia kan. Jadi bila kalau tak kena bebel kita lupa. Sentiasa lupakan Lin kan. Betul. Alhamdulillah betul lah. Tapi dia cakap tu orang kena sebiji lah tu kan. Okey, next time kena perhatikan sebelum tanya soalan, tengok apa benda konten tu semua barulah kan. Ada benda kat situ yang kita kena ambil. Kena faham betul-betul, kena cari betul-betul. Jangan terus tanya Ustaz. Kena reti betul-betul, jangan main tanya je. Bak kata Ustaz, jangan tunjuk sangat kejahilan tu. Betul. Simpan sikit. Betul memang kita jahil lah kan, kita dipingatkan kan. So prepare untuk esok ya insya-Allah ya. So, kita jumpa lagi esok tau ya. Okey insya-Allah. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Kak Syida. Sama-sama. Terima kasih. Kita endkan sesi pagi ni dengan tasbih kafarah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'asrina insana illa allazina amanu wa amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aziah ke tu? Bukan Aziah. Ustazah ada ke tu? Ya, Aziah ada ke? Yang isteri dia tak tahu. Ada saya dekat rumah Makcik Mayun. Patutlah nampak orang lain kan ke depan tu lain tadi kan. Okey, jumpa lagi. Terima kasih Aziah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya lepas kan sesi pagi. Kita boleh esok dia ada. Boleh. Esok ada ya. Esok ada Kak Endah ya. Okey, saya endkan sesi pagi yang lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.